Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera Cikgu Hafiz. Okey, terima kasih. Selamat sejahtera. Baiklah, kita terlebih dahulu cikgu mengucapkan terima kasih kerana hadir ke kelas pada pagi ini. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita sama-sama dapat hadir ke kelas, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesihatan yang baik dan dapat meneruskan pembelajaran di rumah. Baik, murid-murid yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita dalam mata pelajaran pendidikan Islam ini di bahagian tajwid yang bertajuk tanda wakaf. Tanda wakaf. Wakaf itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayunya, siapa boleh bagi maksud? Apa maksud wakaf? Dia macam sedekah. Okey. Itu pun salah satu sebutan wakaf tapi bermaksud yang lain. Wakaf ini kita belajar tentang bagaimana wakaf yang kita nak belajar hari ini adalah tentang kita punya bacaan dalam Al-Quran. Wakaf ni dalam bahasa Arab. Betul, wakaf yang itu pun satu maksud yang betul yang awak bagi tahu tadi. Wakaf yang kita nak belajar pada hari ini adalah berhenti. Wakaf maksudnya berhenti. Dalam kita baca Quran kan, ada masanya kita kena berhenti. Ada time yang kita kena berhenti. Ada pula masanya yang kita tak boleh berhenti dekat situ. Hari inilah kita nak belajar dalam pelajaran tajwid ni, tanda-tanda wakaf. Dekat dalam Al-Quran ni ada tanda-tanda yang mana kita ni kena berhenti. Ataupun ada tanda yang kita tak boleh berhenti, kita kena terus je. Maksudnya terus tu bacaan kita kena disambungkan. Kita tak boleh stop dekat situ. Wakaf ni dalam bahasa Arab, bahasa Melayunya bermaksud berhenti. Baik, cikgu besarkan sikit ni. Cikgu buat slideshow. Awak pun boleh juga, tengok dalam buku teks. Baik, hari ini kita nak belajar, tanjuknya adalah tanda wakaf. Baik, mari kita tengok tanda-tanda wakaf yang terdapat di dalam Al-Quran. Inilah antaranya, ada 6. Hari ini kita belajar 6 tanda. Ada macam traffic light juga ni. Ada merah, ada hijau, ada kuning. Baik, yang pertama tandanya adalah, kita tengok dulu. Cikgu tak bagi maksud dulu, kita tengok dulu. Okay, tandanya huruf mim. Mim ni ekor dia pendek. Ada satu lagi mim yang biasa terdapat dalam Al-Quran, mim dia ada ekor ke bawah. Ekor panjang. Mim yang ekor ke bawah, ekor panjang. Ekor dia ke bawah panjang itu bukan tanda berhenti. Itu tanda hukum tajwidnya adalah iklab. Kena dengung.
Mim ba'di. Biasanya dekat nun atas tu ada huruf mim kecil yang ekornya ke bawah panjang. Itu bukan tanda berhenti. Tanda berhenti ni kat sini. Dia mim dia, ekor dia tidak ke bawah, dia ke tepi je, pendek saja. Baik, seterusnya yang kedua adalah tanda titik 3. Titik 3 tapi ada 2. Ada 2 tempat. Dia biasanya dekat-dekat. Itu yang kedua. Yang ketiga, tandanya huruf qaf, lam, ya. Ni hurufnya qaf, lam, ya. Ini tanda yang ketiga. Baiklah, tanda yang keempat huruf jim. Jim saja. Yang kelima sad, lam, ya. Sad, lam, ya. Dan yang keenam ni lam alif. Lam alif. Kebiasaan tanda-tanda ni dalam Al-Quran dia terletak di atas. Dalam ayat tu contohnya ni tanda wakaf ni ayat lah ayat Quran. Dia berada di atas ni. Atas kecil je. Dia lebih dia punya saiznya lebih kecil daripada tulisan Al-Quran tu. Tulisan ayat Al-Quran tu dia akan lebih kecil daripada kalimah Al-Quran. Nak menunjukkan dia adalah tanda. Tanda wakaf. Ada pelbagai lagi tanda. Macam tadi iklab yang cikgu bagi tahu tu pun tanda, tapi tanda iklab, tanda kita kena baca dengan dengung. Baik, awak perhati betul-betul, awak tatap betul-betul lambang-lambang ni dalam Al-Quran. Pernah jumpa tak? Ada tak tanda yang awak tak pernah jumpa? Dia yang biasa yang Ada. Yang biasa kita jumpa adalah yang ni. Warna kuning oren ni. Lam dengan Qaf lam ya. jim tu cikgu. Lam ya, jim. Yang dua. Semua saya pernah jumpa. Dengan sod lam Yes, ya. semua pernah jumpa tak? Lam ya. Jim. Jim, Yang lam alif dengan lam alif dan qaf lam ya. Titik 3 titik. Kebanyakan dalam Al-Quran tanda ni paling banyak. Qaf lam ya, jim, sod lam ya ni paling banyak. Yang ini jarang-jarang. Lam alif ni jarang. Tempatnya tak banyak. Yang banyak ni jim, sod lam ya, qaf lam ya. Baik, kita lihat satu-satu. Apakah maksud tanda wakaf ni? Kalau awak tengok mim ni pun dah tanda merah. Merah ni biasa kalau dekat jalan raya ni apa? Berhenti. Kafe light merah ni tandanya berhenti. Kalau hijau? Kalau hijau dekat traffic light apa dia punya tanda dia? Kita kena Dia bagi jalan. Dia bagi jalan je. Dia lebih kurang lah ni. Lebih kurang juga ni tanda-tanda dia ni. Warna ni menunjukkan bagaimana kita baca nanti. Baik, terus kita lihat satu-satu mim. Mim ni merah. Maksudnya lazim berhenti. Maksud lazim berhenti ni dia kena berhenti. Kita kena stop bacaan kita. Contohnya ayat kat sini cikgu baca allazina yastami'un wal mauta. Dia kena berhenti. Tapi kalau kita terus apa hukumnya? Contohnya allazina yastami'una wal mauta. Makruh. Ada jawapan lain? Harus. Haram. Hukumnya bila kita dah tahu kita kena berhentilah kan. Kalau sebelum ni kita tak tahu mim ni adalah tanda wajib kita berhenti, maka kita sebelum ni kita tak berhenti, kita terus baca. Maknanya sebelum kita tahu tu kita dimaafkanlah. Tapi kalau kita dah tahu, lepas tu kita langgar juga, kita tak berhenti juga, dia tidak membawa kepada dosa. Sebab dia ni antara kesempurnaan membaca Al-Quran. Kita lebih baik ikutlah, tapi kalau kita terus, dia tidak mendatangkan dosa. Ayat Quran ni kan cerita. Cerita kan kalau dalam bahasa Melayu, cerita dia mesti ada titik, ada koma. Jadinya kita kena
bahasa Arab kita tak faham maksudnya. Jadi kita kena patuhlah dia punya tanda-tandanya. Kalau berhenti tu maksudnya ayat tu kena stop lah. Ayat tu sempurna apabila diberhentikan. Kalau diteruskan maksudnya ayat tu tak cantik. Cerita tu tak cantik. Boleh jelas ni? Dalam surah Yasin tanda ni ada satu. Dekat hujung tadi. Kalau awak ingat apa cikgu pun lupa ayat dia apa. Yang ini mim ni adalah tanda kita berhenti. Allazina yastami'un. Nanti tarik nafas. Wal mauta. Kalau tak nampak mim tu, Tak nampak, tak perasan, tak apa. Dia tak apa, boleh. Dia bukan antara kesalahan-kesalahan besar lah. Kesalahan-kesalahan besar dalam baca Al-Quran kita mengubah baris, mengubah sifat huruf. Huruf sin kita baca sod, jadi dia dah masuk lain. Qaf kita sebut kaf, tu dalam bahasa Arab kadang-kadang sebutan huruf tu dah membawa maksud yang lain. Contohnya kalbun, kaf, lamba, kalbun, itu maksudnya anjing. Tapi kalau kita sebut kolbun, qaf, lamba, kolbun, ka dengan ko je berubah. Kolbun bermaksud hati. Kalau huruf qaf bermaksud hati. Kalau huruf kaf dia masuk anjing. Kan jauh dah maksud dia. sebutan sama tapi ayat maksudnya lain. Sebutannya hampir sama sebab hurufnya dia tertukar. Qaf dengan kaf. Kolbun hati, kalbun anjing. Baik. Itu yang pertama, tanda mim. Manakala tanda yang kedua adalah tanda titik tiga ada dua. Titik tiga ni ada dua. Titik tiga ada dua. Biasanya titik tiga ni dia berhampiran, dia tak jauh. Cikgu, ayat tu macam semak dengan semak Yes, kalau jawi lah. Semak. Tapi kalau yang cikgu contohkan tadi tu, awak dah ubah huruf. Qaf dengan kaf. Sebutannya tu kena jelas. Baik, seterusnya yang kedua ni titik tiga ada dua. Biasanya titik tiga ada dua ni dia tak jauh dia punya jarak dia. Caranya adalah berhenti pada salah satu tempat. Bila kita baca kan, contohnya la raib, kita dah berhenti kat sini. Kemudian yang kedua kita tak boleh berhenti, kita kena teruskan. Fihi hudal lil muttaqin. Ataupun yang pertama, ataupun la raiba fi, kita berhenti pada titik tiga yang kedua. Hudal lil muttaqin. Dia ada dua kaedah bacaan. Satu berhenti pada titik tiga yang pertama ataupun dia berhenti pada titik tiga yang kedua. Yang tak bolehnya dia berhenti pada dua-dua titik. Contohnya la raib. Titik kedua kot. Fi hudal lil muttaqin. Dia berhenti setiap titik tiga tu dia berhenti. Itu salah bacaannya. Salah. Yang betulnya adalah dia berhenti salah satu. Salah satu maksudnya ada dua cara lah kaedah baca. Satu dia berhenti pada yang pertama, titik tiga yang pertama. Satu lagi dia berhenti pada titik tiga yang kedua. Tu boleh. Dua-dua ni boleh. Yang tak bolehnya dia berhenti pada setiap titik tiga. Boleh jelas tu? Boleh. Boleh. Cikgu ulang sekali lagi Yang boleh kaedah pertama. La raib. Berhenti pada titik yang pertama. Kemudian titik yang kedua tu dia terus sambung. Fihi hudal lil muttaqin. Okey, itu cara yang betul yang pertama. Cara yang kedua, la raiba fi. Titik yang pertama diteruskan, titik tiga yang pertama diteruskan dan dia berhenti pada titik tiga yang kedua. Kemudian dia meneruskan bacaan hudal lil muttaqin. Ada dua kaedah bacaan yang mana kedua-duanya betul. Yang kurang tepatnya adalah dia berhenti pada setiap titik
3. Okay, jelas? Jelas, cikgu. Jelas, Cikgu baru tengok buku teks ni. Cikgu tengok buku teks ni yang contoh meme kecil ni. Dia ada pada ayat ni. Fala yahzunka qauluhum. Siapa ada buku teks boleh tengok muka surat 45 Ini surah Yasin yang selalu kita baca ni. Fala yahzunka qauluhum. Berhenti. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ayat 76 surah Yasin. Kalau awak nak semak boleh semak. Itu pun salah satu contoh meme yang kena berhenti. Baik, yang seterusnya qaf lam ya. Apabila kita jumpa tanda qaf lam ya, lebih baik berhenti. Lebih baik berhenti. Lebih baik tu maksudnya berhenti lagi bagus lah. Nak terus pun boleh, tapi lebih baik berhenti. Contohnya, illa biiznillah wa man yu'min. Nampak tak meme yang ada ekor ni? Nampak. Warna hijau ni. Ni adalah tanda iklab. Sebelah dia mesti huruf ba ni, walaupun tak ada huruf ni. Dia berbeza dengan yang atas ni. Atas ni meme dia, ekor dia pendek. Jadi qaf lam ya lebih baik berhenti. Adapun kalau kita nak terus boleh tak? Boleh kot. Boleh. Nak terus boleh. Tetapi dia punya kaedah dia lebih baik berhenti. Lebih baik penceritaan yang Allah cerita kat dalam Quran tu lebih baik kita berhenti kat situ ayat tu. Ayat tu kalau kita berhenti dia sempurnalah. Contohnya kalau kita buat macam koma, macam titik lah ni. Titik. Contohnya kalau kita buat ayat, saya makan goreng pisang. Titik. Goreng pisang itu kan. Titik berhenti. Kalau kita nak terus pun boleh, tapi ayat tu macam bersambung, macam lajunya orang ni cakap. Tak ada stop. Macam bersambung ayat tu. Macam susah nak difaham. Baik, seterusnya yang ada 3 lagi kan. Tanda jim. Jim kaedahnya harus berhenti atau meneruskan bacaan. Harus. Dua-dua boleh. Kalau tadi qaf lam ya Tak berhenti boleh. nak berhenti boleh, nak terus boleh. Tak ada masalah. Contohnya waradu anhu zalika ataupun waradu an zalika. Dua-dua boleh, harus. Kalau tadi qaf lam ya tu lebih baik. Dia ada perkataan lebih baik. Maknanya lebih afdal lah. Lebih diutamakan berhenti. Tapi yang jim ni dua-dua, tak kisah. Nak terus boleh, nak berhenti boleh. Kalau tak tahan nafas, bolehlah berhenti pada jim. Kalau tahan nafasnya panjang, boleh sambunglah pada jim tu, langgar je. Wasal je, sambung je bacaan tersebut. Okey, jelas Seterusnya yang kelima. Sod lam ya. Sod lam ya ni dia macam Lebih baik meneruskan bacaan. Dia berbeza dengan qaf lam ya. Qaf lam ya tadi lebih baik berhenti. Yang ini lebih baik meneruskan bacaan. Kalla la yumbazan. Ada iklab di sini. Pada mim ada ekor ni. Jadi sod lam ya lebih baik lebih baik meneruskan bacaan. Tapi kalau kita punya nafas tak sampai, nafas kita pendek-pendek, jadi pada sod lam ya pun kita boleh berhenti. Kalla, tarik nafas, la yumbazanna fil hutamah, mungkin ayat tu kot. Kalla, kita boleh berhenti tapi lebih baik meneruskan bacaan. Okey, kemudian yang lam alif ni, dia berlawanan dengan mim tadi. Mim tadi merah kan, yang ni hijau. Hijau ni tidak boleh berhenti. Dia macam melarang keras lah bila kita berhenti ni. Cikgu kalau dia terberhenti? Kalau terberhenti, lebih baik kita patah balik sikit.
patah balik. Contoh kita dalam satu bacaan ayat Quran tu kan, kita tak tahan nafas dekat lam alif tu kita berhenti. Jadi kita ambil sedikit ayat yang sebelumnya, kemudian kita teruskan. Contohnya kan, al-malaikatu tayyibina yaquluna. Ini kita teruskan. Contohlah nafas tak tahan. Al-malaikatu tayyibin. Kita berhenti kat sini. Lam alif ni tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti. Jadi kita ambil lah ayat sebelumnya sikit. Al-malaikatu tayyibina yaquluna. Begitulah kaedahnya. Supaya tanda-tanda ni diletakkan supaya apa? Supaya kita punya bacaan kita tu sempurna. Kita dah baca bagus dah, tajwid dah bagus, makhraj huruf pun dah baik, dah lancar. Akan tapi dari segi permulaan dan berhentinya tu kita perlu tahu kat mana ayat tu perlu berhenti, yang cantiknya berhenti kat mana dan cantiknya nak sambung kat mana. Boleh faham di sini? Ada 6 simbol hari ni kita pelajari. Faham. Faham cikgu? Okay, alhamdulillah. Yang pertama huruf mim. Cikgu patah balik. Mim kecil. Lazim berhenti, maksudnya kena berhenti. Yang kedua titik 3, 2.3 kena berhenti pada salah satu tempat. 2.3. Berhenti pada salah satu tempat. Kemudian yang ketiga qaf lam ya. Qaf lam ya lebih baik berhenti. Lebih baik berhenti. Kemudian jim. Jim adalah harus. Jim ni kenapa dipanggil? Diharuskan berhenti atau meneruskan bacaan. Jim ni kalau dalam bahasa Arab jaiz. Jaiz tu maksudnya harus. Sebab tu ditulis jim macam ni. Kita bahasa Melayu haruslah. Jaiz, jim alif hamzah zai. Jaiz itu harus berhenti atau meneruskan bacaan. Kemudian shad lam ya, lebih baik meneruskan, lebih baik sambung. Lebih baik meneruskan bacaan. Okay, kemudian lam alif ni tak boleh berhenti, kena jalan, kena sambung. Warna ni pun memudahkan kita ingatlah kan. Okey, hijau ni kena terus. Tadi mim tadi kena berhenti. Yang ini hijau ni hijau slow sikit, light sikit, light green sikit. Maknanya boleh berhenti dan boleh juga lebih baik terus. Macam kuning ni bersedia. Contohnya dia boleh antara dua, berhenti ataupun meneruskan. Yang macam tadi kan merah. Merah tak boleh langsung. Tak boleh langsung, kena berhenti. Yang ini berhenti salah satu, berhenti juga tapi salah satu tempat. Salah satu. Yang dia tak boleh berhenti setiap titik 3 tu. Dia kena berhenti salah satu, sama ada titik 3 yang pertama ataupun kedua. Manakala qaf lam ya lebih baik berhenti. Baik, kalau faham, kita tengok pada latihan buku aktiviti muka surat 20. Ini kecil je ni. Cikgu print. Okay, yang pertama jim tu. Jim pada huruf apa? A, B, C, D, E, F. E. Jim tu adalah jim. D. Meneruskan bacaan adalah lebih baik. Jim. Diharuskan berhenti atau meneruskan bacaan. Diharus berhenti atau Yes, meneruskan. betul. Jim untuk D. Dia diharuskan. Lam alif. Tidak boleh berhenti. Lam alif Tidak boleh berhenti. Yes, tidak boleh berhenti mana? F. Okay, kemudian shad lam ya. Meneruskan bacaan adalah lebih baik. lebih baik. Okey, meneruskan bacaan adalah lebih baik. Qaf lam ya. Berhenti Berhenti adalah lebih baik. Berhenti lebih baik. Titik 3, 2.3. Berhenti pada salah satu. Lazim berhenti. Tempat sahaja. Yes, yang terakhir adalah lazim berhenti. Lazim berhenti. Kemudian yang kedua ni, latihan kedua ni cikgu tak tulislah kat sini. Jadi awak pun boleh maklum kat situ. Dia suruh salin balik.
Ayat mana yang bersesuaian dengan tanda yang diberi. Contohnya lam alif yang pertama. Cuba bacakan ayatnya seorang. Siapa nak baca? Baca dengan kaedah yang betul lah. Okey. Cikgu panggil nama Nur Atiyah. Okey, Nur Atiyah baca yang pertama. Zalikal kitabu la raiba fihi Hudan lil muttaqin. Okey, cikgu sebenarnya nak suruh bukan suruh awak baca yang pertama tu, yang jawapan tu. Cikgu nak suruh awak baca kan bawah tu ada lam alif kan. Ayat mana yang lam alif tu? Cuba Atiyah. Yang mana? Yang menunjukkan ayat yang ada tanda lam alif. Ada 5 jawapan kat situ. Yang mana satu? Cuba bacakan. Dengan kaedah yang betul. Mimba bima tabayyana lahu hudash syaitanu sawwala lahum lahum. Okey, bagus. Tahniah Atiyah. Jadinya huda dengan syaitan tu kena disambungkan. Min ba'di ma tabayyana lahumul hudash syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Kita tak boleh berhenti dekat huda, kemudian kita sambung asyaitanu. Itu salah kaedahnya. Baik, yang kedua. Yang kedua, siapa nak baca? Cuba baca Erin Nur Nazifah. Mana Erin? Erin buka mic. Cikgu izinkan saya pergi tandas. Okey, boleh. Okey, lain siapa nak baca yang nombor 2? Tanda qaf lam ya. Cuba Farisha baca. Farisha baca. Wa yastaghfiruna liman fil ard. Okey. Ala. Okey, bagus. Lebih baik berhenti. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, titik 3, 2.3. Siapa nak baca dengan kaedah yang betul? Yasmin boleh baca. Siapa tu? Siapa nak baca? Cuba baca. Buka mic. Saya cikgu. Bolehlah. Saya tak boleh baca cikgu. Tak boleh baca orang lain. Ni siapa ni? Papa Tomok. Atiyah. Atiyah tadi dah cikgu. Tadi dah baca. Tadi cikgu suruh tiba situ dia dah baca. Dah baca. Lain. Hey Sharon. Saya baca. Hey Sharon. Susila siapa nama awak? Itu nama mak dia tu. Tahu. Aish Syuhada. Okey, baca Aish Syuhada. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Okey, bagus Tania. Cuba baca kaedah yang kedua pula. Tu kaedah yang awak baca tadi, kaedah berhenti pada titik 3 yang kedua. Cuba baca kaedah yang satu lagi. Berhenti pada titik 3 yang pertama.
Zalikal kitabu la raib Raib. raib B. raib Okey. raib fihi hudan lil muttaqin. Yes, bagus. Dia ada dua kaedah cara bacaan dekat situ. Sama ada berhenti pada raib ataupun pada fi. Berhenti salah satu. Baik, yang keempat, tanda mim kecil. Okay, siapa nak baca? Alisha Farhana. Okay, baca jawapan yang nombor 4 dengan kaedah yang betul. Okay, Alisha, baca. 1, 2, 3. Wala tahzanka qawluhum inna. Cuba berhenti yang sempurna sikit. Kalau berhenti tu, nak mulakan kita kena tarik nafas. Fala yahzunka qawluhum inna. Okay, baca sekali lagi. Wala tahzanka qawluhum inna. Okey, bagus. Jadi bila kita berhenti tu, kita kena berhenti betul-betul. Berhenti, lepas tu nak mulakan tu macam kita tarik nafas mula. Okey, bagus Tania. Yang terakhir, Sod Lam Ya. Okey, Syaran nak baca? Okey. Fala tahzunka Inna. Okey, Syaron baca yang jawapan nombor 5. Sod Lam Ya. Kalla layun bazanna hutamah. Yes, dia sambungkan bacaan tu lebih baik. Kalla layun bazanna fil hutamah. Okey, bagus Tania Syaron. Baik, semua dapat faham jelas dengan ke-6 simbol yang ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bila kita baca Quran nanti kita dah tahu, oh yang ni kena berhenti, yang ni kena berhenti salah satu. Oh yang ni lebih baik berhenti ni kat sini ni. Baik berhenti. Oh yang ni tak boleh nak berhenti, kena sambung terus. Jadi dengan kita tahu simbol-simbol tu, kita dapat baca Al-Quran tu dengan lebih sempurna. Baik, ada soalan? Tak ada, cikgu. Alhamdulillah. cikgu. Okay, faham Cikgu, Ya. Faham. kalau ada baca kan, kalau baca Al-Quran kan ada tanda bawah dia. Ada baris bawah, maksudnya tu. Baris bawah. Ya. Contoh, cikgu tak mana? Maksud apa awak tu? Contoh dia macam ni Ada baris bawah macam tu. Okey, jap nanti cikgu tengok buku teks. Tak ada saya buat contoh. Contoh. Ya. Tengok jap. Tengok kat ni. Jap, fokus jap. Wa fathum wa basyiril mu'minin tu ke? Tapi contoh kalau kadang kita baca Quran ni mak dia pula tanya. Boleh. Baca Quran kalau cikgu perasan kadang ada garis tau kat bawah tu, apa maksud dia kadang? Oh, biasanya ada garis tu dia kena disunatkan sujud tilawah. Dia nanti biasanya dekat akhir ayat tu dia akan ada tanda masjid kalau tak silap saya. Tanda kubah masjid tu. Contohnya dalam surah Sajadah ada, dalam surah Al-Alaq Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, ujung sekali tu pun ada. Jadinya lepas kita baca ayat tu kita disunatkan sujud. Perkataan yang digariskan tu adalah perkataan sajadah. Oh, faham. Maknanya kalau kata kita tengah baca, kerana kita tengah baca ni, garisan tu kita disunatkan untuk sujud gitulah
Ya betul. Disunatkan sujud. Kalau dulu kan kalau sembahyang subuh, kalau Jumaat kat masjid ke surau biasanya dibuatlah Betul-betul apa mak. baca surah sajadah kan. Dia baca surah tu nanti jemaah tu akan sujud tilawah. Betul-betul. Okey, kadang-kadang anak tanya, abang kita tanya, Ah, kita cakap dia, baca je lah agaknya. Kita cakap tu. ah, Okey, okey. Terima kasih cikgu. Okey. Nanti cikgu saya sharekan ni Baik-baik. Terima kasih. sama cikgu share Quran jap. Nampak ni surah Al-Alaq kan? Kau nampak tak? Nampak? Surah Al-Alaq ni dia garis dia sebenarnya di atas perkataan sujud ni, sin jim dal ni. Dia bukan untuk khotiatin, dia untuk sin jim dal. Wasjud maksudnya sujud ni. Okey. Dan biasanya di akhir ayat tersebut dia ada tanda masjid ni. Kubah tu. Faham. Kubah tu jadi selepas tu sunat, tak buat pun tak apa. Dia sunat kita sujud selepas tu. Sujud. Okey, faham. Alright, okey. Baik-baik. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Boleh jadi yang dah hadir ke kelas ni awak tak payah nak isi link yang cikgu bagi dah tu. Maknanya cikgu dah tick awak punya kehadiran pada hari ni. Jadi siapa-siapa yang tak hadir ni dia buat latihan, maka dia perlu share hantar latihan dan kehadiran. Baik, kalau tak ada kita akhiri dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Okay, terima kasih semua yang hadir ke kelas ini. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Okay, sama-sama.